Okey, kita mulakan sekarang. Selamat pagi kepada semua pelajar 2J. Okey, boleh dengar, harap boleh dengar dan boleh nampak ya saya punya display. Kalau boleh dengar dan boleh nampak, kita sambung lagi mata pelajaran pada hari ini. Boleh juga buka buku teks, muka surat muka surat berapa ni? Muka surat 113 ya. Kita akan belajar seterusnya 5.3 pembersihan dan pembekalan air. Okey. Dan ini adalah bab yang terakhir di dalam bab 5 ya, iaitu air dan larutan. Okey. Dan saya akan ajar berdasarkan buku teks lah ya, untuk bagi kamu lebih pemahaman lagi. Baik. Apa yang kita akan belajar dalam bab ini? Kita sudah belajar ya, sebelum ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri air. Kita juga telah belajar tentang apa itu zat pelarut ya, apa itu pelarut dan apa itu larutan, dan kita juga telah belajar apa itu penyejatan air dan ciri-ciri dia. Okey. Jadi 5.3 ini ialah terakhir sekali ya. Bagaimana air itu boleh dibersihkan. Kita kena ingat ya, air yang ada di sekeliling kita bukanlah air yang bersih ya. Contohnya air sungai, air tasik ya, dan air hujan ya. Kenapa kita panggil air-air ini sebagai air mentah ya, air mentah, iaitu air yang air yang kita katakan sebagai air yang minta maaf, air mentah ya, iaitu air yang kita boleh dapat di sekeliling kita. Okey. Air ini kita tidak boleh gunakan terus ya, disebabkan air ini agak kotor kerana dia mempunyai apa? Okey, boleh tengok di sini. Sebab dia mengandungi benda asing ya. Dia mempunyai mikroorganisma dan dia juga mempunyai bahan pelarut. Okey, itu sebabnya kita tak boleh terus guna air ini untuk kegunaan kita, terutama untuk minum. Kita tak boleh terus minum air hujan. Kita tidak boleh terus minum air daripada sungai ataupun daripada tasik, kerana ada apa? Ada 3 ini ya. Benda asing, mikroorganisma dan bahan pelarut. Okey. Benda asing di sini contohnya apa? Benda asing di sini contohnya ya, kalau saya boleh contohkan di sini, benda asingnya ialah mungkin ada sampah, mungkin ada daun-daun ataupun kayu yang reput dan mati ya, dan mungkin juga ada plastik, dan mungkin juga ada bangkai ya, ataupun apa kita panggil sebagai bangkai binatang ya, dan ada juga lumpur ataupun pasir. Ini semua benda asing yang ada di dalam, kita panggil dia berada di dalam air yang tidak dibersihkan. Okey. Dan mikroorganisma pula apa? Mikroorganisma pula di dalam air yang tidak bersihkan, mungkin ada bakteria, mungkin ada virus, mungkinlah ya, dan mungkin ada orang panggil mikroorganisma yang lain yang boleh mendatangkan penyakit kepada kita. Maknanya kalau kita minum, mungkin kita akan sakit perut. Ya, mungkin kita akan muntah-muntah dan sebagainya, disebabkan air yang tidak dibersihkan. Air yang tidak dibersihkan itu mempunyai mikroorganisma yang boleh membahayakan kesihatan kita. Okey. Yang seterusnya, kenapa kita tak boleh terus gunakan air yang tidak dibersihkan? Sebab dia mempunyai
bahan terlarut. Ya, bahan terlarut seperti apa? Dia mempunyai sebagian garam mineral. Okey, dia juga mempunyai mungkin ada toksik, ya, mungkin ada racun, mungkin ada minyak. Minyak walaupun dia tidak terlarut, ya, tapi kita boleh nampak mungkin ada minyak daripada minyak enjin, ya. Sebab kadang-kadang sungai ini orang buang sampah, buang minyak dan kadang-kadang sisa-sisa sisa kumbahan itu, ya, dia letakkan, dibuang ke sungai, sisa kumbahan. Kumbahan ini maksudnya macam air yang daripada tandas lah. Air yang tandas itu, ya, kadang-kadang dia dibuang di sungai. Nah, kita tak boleh terus minum sebab benda-benda ini, ya, ada bahan terlarut dan kita boleh panggil apa ni, boleh mendapat sakit lah kalau kita minum secara terus, tanpa dibersihkan. Okey, itu sebabnya air-air ini dia perlu dibersihkan. Tapi kalau setakat mungkin, ya, kalau setakat untuk membasuh kereta ataupun untuk menyiram bunga ataupun untuk membersihkan rumah, boleh saja, ya, kita gunakan air ini terus, air sungai. Tapi untuk minum, untuk membasuh pinggan mangkuk ataupun untuk membuat makanan, kita letak air itu kan, kita tak boleh gunakan air sungai ataupun air tasik tanpa dibersihkan. Okey. Air pipe itu macam mana kelas? Air pipe itu sudah dibersihkan ke belum? Air pipe itu contoh air yang sudah dibersihkan. Ya. Nanti kita akan tengok bagaimana air-air itu dibersihkan. Okey. Okey, kita tengok sini. Okey, alright. Jadi, itu disebabkan di sini ditulis air perlu dibersihkan supaya selamat diminum oleh manusia. Selamat diminum oleh manusia. Kita kena bersihkan supaya boleh minum. Kalau tak boleh, tidak bersih, tak boleh minum. Okey. Baik. Seterusnya, bagaimanakah kaedah-kaedah pembersihan air? Cara-cara untuk membersihkan air, ya. Ini kamu kena ingat, ya. Dia ada 4 cara yang biasa guna untuk membersihkan air. Yang pertama ialah pendidihan. Yang kedua ialah penurasan. Yang ketiga pengklorinan dan yang keempat kita panggil penyulingan. Okey, ini adalah contoh, orang panggil contoh kaedah pembersihan air. Okey. Kenapa kena bersihkan air? Sebab kita nak buang 3 benda tadi. Masih ingat apa itu 3 benda? Kita nak buang, yang pertama apa tadi? Kita nak buang benda asing, kita nak buang mikroorganisma dan kita nak buang bahan terlarut. Itu sebab kita kena bersihkan air. Kita nak buang 3 benda ini. Okey. Jadi kita tengok satu persatu apakah contoh pendidihan, penurasan, pengklorinan dan penyulingan. Okey. Kita tunjuk cara-cara dia bagaimana dulu. Okey. Mana tadi gambar? Okey. Okey. Ini contoh-contoh dia, ya. Ini daripada YouTube ni sebenarnya. Tak apalah, nanti saya akan share dengan kamu lah. Okey. Sekejap, ya. Betul. Okey. Kaedah pembersihan air. Okey, kita tengok yang pertama dan kedua dulu. Ini adalah kaedah yang kita panggil sebagai penurasan. Ya, penurasan. Okey, sebentar, ya. Harap boleh nampak, ya. Okey, kaedah yang pertama kita panggil dia penurasan, iaitu apa tujuan penurasan ini? Penurasan ini tujuan dia ialah untuk
menyingkirkan benda sing terampai. Saya bagi besar sikit. Okey ni. Okey. Menyingkirkan benda sing terampai. Benda sing terampai ni seperti apa? Benda sing terampai ni seperti sampah, ya, seperti daun-daun, seperti plastik, ya, yang kita boleh nampak di dalam air itu. Itu benda-benda yang kita panggil sebagai benda sing terampai. Dan macam mana kita gunakan kaedah penurasan ini? Kita boleh letakkan pasir halus, kita boleh letakkan pasir kasar, batu kelikir, batu kecil, dan inilah hasil turasan dia. Mungkin kita boleh letakkan air sungai, tetapi letakkan air sungai ni biasanya keruh, ya. Dan apabila sudah melalui penurasan, hasil turasan ini akan menjadi jernih. Okey, maknanya dia hendak membuang semua kekotoran yang kita boleh nampak sahaja, sampah, daun, plastik dan sebagainya. Okey, tetapi masalahnya dengan penurasan, mikroorganisma masih ada dan garam galian masih ada. Okey, biasanya penurasan ini sesuai untuk minum ke tidak sesuai untuk diminum air ini? Boleh minum ke tak boleh minum air ini kamu rasa? Penurasan biasanya air ini tidak sesuai untuk diminum. Ya, kenapa tidak sesuai untuk minum? Sebab dia masih ada lagi organisma, dia masih ada lagi bakteria dan masih ada lagi garam mineral. Ya, bau dia masih ada lagi. Bau dia tidak sedap. Rasa dia tidak sedap. Ya, kemudian dia ada mikroorganisma. Kalau kamu minum, kita mungkin akan dapat sakit. Tetapi dia jernih. Kalau tengok daripada jauh, kalau tengok pemerhatian, air ini jernih. Okey, sesuai untuk membasuh menyiram bunga, ya, membasuh kenderaan, ya, dan membasuh rumah sesuai. Tetapi tidak sesuai untuk minum. Okey, itu maknanya penurasan. Yang kedua kita panggil dia pengklorinan. Pengklorinan ini air diletakkan sejenis kita panggil sejenis kimia yang dipanggil klorin. Nombor dua, pengklorinan, ya. Kita letakkan larutan klorin di dalam air, tak perlu banyak, hanya letakkan sedikit sahaja. Apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membunuh organisma. Okey. Biasanya pengklorinan ini kita akan buat selepas penurasan. Okey, selepas penurasan kita buat pengklorinan untuk membuang, kita panggil untuk membuang membunuh bakteria. Okey, untuk membunuh bakteria. Ya, selamat tak untuk diminum pengklorinan? Mungkin selamat untuk diminum sebab tidak ada mikroorganisma, bakteria sudah dibunuh, tetapi baunya mungkin tak berapa sedap lah. Ya, bau dia tak berapa sedap, rasanya tidak berapa sedap. Sebab apa? Garam zat terlarut masih ada lagi. Garam galian masih ada lagi di dalam air ini. Okey. Alright. Yang ketiga, kita panggil dia sebagai pendidihan. Pendidihan ini sangat simple lah. Maksudnya kita panaskan air sehingga mendidih sehingga 100 darjah Celsius, dan yang mati di sini ialah mikroorganisma. Ya, mikroorganisma ini akan mati. Sama juga macam pengklorinan lah, ya. Pengklorinan dia membunuh mikroorganisma, pendidihan juga dia membunuh mikroorganisma. Okey. Tetapi bau mungkin ada lagi, dan rasa mungkin tak berapa sedap lagi. Bolehlah minum, ya, sebab tak ada organisma, cuma kena tahanlah dia punya rasa yang tidak berapa sedap itu. Okey. Kemudian yang terakhir sekali ialah penyulingan. Penyulingan ini dia special sebab mikroorganisma dia akan bunuh, bau pun akan hilang, zat terlarut juga hilang. Ketiga-tiga benda ini, ya, apa tadi? Zat terlarut, ya, zat terlarut nombor satu. Yang nombor dua ialah
mikroorganisma, dan yang ketiga tadi apa tadi? Benda asing, ya. Mikroorganisma, zat terlarut dengan benda asing, ketiga-tiga ini akan hilang, akan tidak ada kalau kita gunakan penyulingan. Jadi hasil yang diterima, hasil air itu, ya, yang dapat ialah air yang sangat bersih, dia tidak ada rasa yang pelik, dia tidak ada bau yang pelik dan dia sangat bersih. Okey, kalau diikutkan yang paling baik sekali, ya, kaedah pembersihan yang terbaik ialah penyulingan. Sebab tiga-tiga ini tidak ada. Tidak ada zat terlarut, tidak ada mikroorganisma dan tidak ada benda asing. Okey, ini merupakan kaedah-kaedah penyulingan. Okey. Okay, kita sambung. Seterusnya, seterusnya menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air. Setengah negara mengalami kekurangan sumber air menggunakan cara alternatif bagi mendapatkan bekalan air. Tapi kalau di Malaysia, biasanya kita punya sumber air di Malaysia biasanya daripada tasik dan daripada sungai. Sungai dan tasik. Memang kita mempunyai di Malaysia ini, boleh dikatakan bekalan air agak stabil, terutamanya di Perak lah. Macam di Perak kita ada banyak tasik, kita ada banyak sungai yang boleh kita ambil air ini, kita proses untuk kita gunakan untuk memasak, untuk minum dan sebagainya. Okey. Air pipe yang ada di rumah itu ialah air yang telah diproses, ya, air yang bersih yang telah diproses. Ya. Tapi ada setengah negeri macam negeri Selangor mungkin ada problem lah, sebab sumber air mentah dia mungkin telah tercemar. Itu sebab kita kena jaga sungai kita kena jaga kita punya tasik, jangan buang sampah, ya, jangan membuang kotoran-kotoran di sungai supaya sumber air ini kita boleh jaga, dan supaya kita tidak terlalu, orang kata apa, sukar untuk membersihkan air ini, ya. Contoh macam Singapura, Singapura dia beli air daripada Malaysia, ya, sebenarnya, sebab Singapura negara dia kecil, dia tidak ada sumber air yang banyak. Jadi kebanyakan air di Singapura dibeli daripada Malaysia sebab Malaysia ada takungan air dia. Okey. Tapi walaupun kita rasa bekalan air kita ini cukup, beberapa tahun akan datang kita tidak tahu, ya, mungkin dalam 10-20 tahun akan datang mungkin ada masalah bekalan air. Ya, itu pun kalau cuaca baik, kalau ada kemarau panjang, itu bahayalah, ya. Jadi walaupun bekalan air kita ini boleh dikatakan baik, tetapi kita mesti berjaga-jaga, ya. Jimatkan air selalu, ya. Kalau tidak walaupun air kita ni agak murah, ya. Kalau kamu tengok bil air bulanan di rumah kamu, mungkin tak sampai pun RM50, betul? Sebab air ni sangat murah. Dan di Perak, bil air 2 bulan sekali, ya. 2 bulan sekali pun tak sampai juga 50, mungkin dalam RM20-30 saja untuk 2 bulan. Ya, walaupun air murah, kita tak bolehlah membazir air, ya. Kita mesti menjimatkan air, ya. Sebab air ni sangat pentinglah untuk kita, ya. Untuk mandi, untuk minum, ya, untuk membuat makanan, ya. Bayangkan kalau tidak ada air, ya, maknanya sangat terhadlah. Contohnya negara Singapura ataupun negara-negara Arab, ya, di padang pasir, mereka memerlukan air. Tapi kita agak baik, nasib baiklah, ya, sebab dia anugerahkan bekalan air yang banyak untuk kegunaan kita. Okey, seterusnya sistem pembekalan air. Setiap hari kita menggunakan air untuk mandi, minum dan sebagainya. Pernahkah terfikir dari manakah air pilih disalurkan di rumah? Kita biasa guna pagi-pagi, bangun pagi, kita buka saja pilih air. Dari manakah air itu datang? Adakah air itu datang daripada sungai? Adakah air itu bersih? Sebenarnya, air yang dikumpulkan daripada sumber air seperti sungai dan air hujan disalurkan ke loji pembersihan air. Dia ada satu tempat di mana tempat itu membersihkan air, untuk dirawat,
dirawat di sini, kita bersihkan air untuk dirawat, untuk membuang kekotoran, untuk membuang mikroorganisma dan benda asing sebelum dihantar kepada kita pengguna. Okey. Itu namanya ke loji pembersihan air. Ada tempat yang nama loji pembersihan air. Okey. Kenapa? Saya ulang lagi di sini. Kenapa kita mesti cuci air ini, bersih air ini? Kenapa? Sebab penting supaya untuk menyingkirkan, untuk buang bau, untuk buang warna, untuk buang rasa, untuk buang mikroorganisma dan bahan kimia supaya kita boleh minum. Ya, sebab kita nak minum air ini. Okey? Minum dan selamat untuk diminum. Ya, bukan minum saja, ya, tetapi untuk membasuh baju. Kamu bayangkanlah kalau air itu ada warna, kalau air itu warna keruh, ya, macam mana nak basuh baju? Baju pun mungkin akan lebih kotor lagi, kan? Jadi ini pentingnya pembersihan air. Okey. Saya nak tunjuk satu contoh ya di sini, macam di Sungai Siput pun ada sebenarnya satu loji bekalan air di Sungai Siput. Siapa-siapa yang sekolah berhampiran dengan sekolah rendah, apa ini, sekolah rendah Sing Chong, ya, di Pekan, ya, kamu akan nampak ada satu tempat untuk memproses air. Ini lebih kurang di sinilah, kan. Mungkin kamu pernah nampak, mungkin tak pernah nampak. Okey. Macam yang ini Sing Chong, ini sekolah Sing Chong, sekolah rendah. Dan ini, kalau kamu nampak ini, sebelah sahaja sekolah Sing Chong ini yang kita panggil loji pembersihan air. Di Sungai Siput ada satu tempat. Sebelah saja Sing Chong. Dia di atas bukit saya rasa. Tempat untuk membersihkan air. Sebelum air itu dihantar kepada kita untuk kita gunakan untuk mandi, ya, untuk membuat minuman dan sebagainya. Dan air ini diambil dari mana? Siapa tahu? Air ini diambil dari mana? Di manakah air mentah dia? Okey, kalau kamu tengok balik, ya, dia punya peta ini, air ini sebenarnya diambil daripada Sungai Kedah di sini. Saya besarkan lagi sedikit. Ini kita tengoklah tempat kita sendiri, ya, bukan tempat orang lain. Tempat kita sendiri. Dan ini, ya, kalau kamu tengok, ini adalah loji rawatan air, tempat air itu dibersihkan. Dan mungkin diambil di mana? Dan ini sungai. Ini sungai. Bawah ni, nampak? Ini sungai. Ini sungai dia. Dia panggil sungai apa ni? Sungai Kedah. Makna dia, loji ini dia ambil air daripada Sungai Kedah, kemudian dia bersihkan air ini. Okey, daripada sungai ini dia panggil, ini dia punya apa panggil nama? Sungai Kedah. Air di sini dia bawa masuk, dia pump naik ke atas dan pergi ke tempat loji pembersihan air ini. Ini di Sungai Siput. Ya, ini di Sungai Siput saja. Bukan pergi jauh-jauh, pergi dekat saja. Ya. Kemudian air yang dah diproses, air yang sudah diproses akan masuk ke dalam ni, tangki yang besar ni, ada 3. Sangat besar tangki air ni. Ini ada 3 tangki air yang sangat besar, dan air ini akan hantar ke rumah, akan hantar ke kedai, hospital, ke sekolah, ya. Dan inilah tempatnya kalau di Sungai Siput, inilah tempat di mana air itu dibersihkan, ya. Kita tak boleh terus ambil air sungai. Tak boleh terus ambil air sungai di sini sebab air sungai ni macam saya cakap tadi kotor, ya. Ada benda asing, ada mikroorganisma dengan ada garam dan ada zat terlarut. Ya, kita tak boleh terus ambil. Mesti dibersihkan terlebih dahulu. Okey. Ini dia loji bersebelahan sahaja dengan Sekolah Jenis Kebangsaan Sing Chong di belakang Pekan. Okey.
Okey. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimanakah air itu air daripada sungai diproses. Yang pertama, kita ada daripada air takungan, ya, sumber air yang mentah, sama ada daripada air takungan macam ini, air takungan, ya, ataupun daripada sungai. Mungkin daripada air takungan ataupun mungkin daripada sungai, ya. Daripada sungai dia akan pergi ke proses yang pertama, iaitu penapisan. Penapisan, apa yang ditapis? Kalau kamu tengok di sini ada daun kan? Kalau kamu tengok di sini ada daun-daun di sini. Ini maknanya penapisan. Ya, kalau ada sampah, kalau ada daun, ada sampah, ada kayu, ada plastik, semua akan sangkut di sini terlebih dahulu. Okey. Kalau ada ranting-ranting kayu, ada sampah, semua akan sangkut di sini. Kemudian dia pergi kepada stesen pam. Stesen pam ni hanya untuk pam air sajalah, ya. Air yang sudah tidak ada sampah akan pergi kepada proses nombor 2, iaitu pengoksidaan, ya. Pengoksidaan ini apa tujuan dia? Dia hanya untuk membuang bau lah. Pengoksidaan ini kita nak buang bau, mungkin kita nak bagi dia oksigenkan air itu, supaya air ini kurang bau dia. Ini maknanya pengoksidaan nombor 2. Okey, kamu boleh rujuk muka surat sebelah, muka surat 117 ya, untuk baca lebih lanjut. Okey. Pengoksidaan ini kita nak buang bau. Pengoksidaan ini kita nak buang bau dan rasa. Ini pengoksidaan. Okey. Yang pertama tadi apa? Saya tulis dulu dah ini, ya. Buang bau dan rasa. Yang pertama tadi, ya, untuk yang ini untuk buang apa tadi? Buang sampah, daun, plastik dan sebagainya. Ini yang pertama tadi, ya. Kenapa ni? Okey, tak apa. Ini yang pertama, ya. Okey. Kemudian yang ketiga kita panggil dia penggumpalan. Ya, yang ketiga kita panggil dia penggumpalan. Penggumpalan ini, ya, makna dia kita letakkan dua bahan kimia iaitu alum, ya. Yang pertama letakkan alum dan yang kedua kita letakkan kalsium hidroksida. Letakkan kalsium hidroksida. Okey. Makna dia sini kita nak bagi dia gumpal. Segala kotoran seperti lumpur, seperti air yang keruh itu, dia akan digumpal dan dia akan buat menjadi berat dan kemudian dia akan mendap ke dalam tangki air yang ini nombor 4. Okey. Apa maksud saya kita panggil dia penggumpalan? Ini contoh dia, ya. Ini maksud penggumpalan. Okey. Ada yang gambar, ini. Ada gambar yang ni, ya. Okey. Kita tengok ini, ya. Ini contoh penggumpalan. Ya. Air yang pertama ini, okey. Air yang pertama ini, yang nombor 1 ini adalah air yang keruh. Ya, air yang dalam daripada sungai. Memanglah, ya, ranting sudah buang, daun pun sudah buang, bau sudah kurang dan rasa pun sudah kurang. Okey, nombor 2 kita letakkan dua bahan kimia tadi. Apa dua bahan kimia tadi? Kita letakkan nombor 2 ini tadi, ya. Kita letakkan dua bahan kimia, iaitu yang pertama kita letakkan alum.
Dan yang kedua kita letakkan kalsium hidroksida. Kalsium bukan hidroksida, apa nama letakkan? Ya betul, kita letakkan kalsium hidroksida. Ya, letakkan, dia akan campur. Apa yang jadi apabila mungkin dalam beberapa minit, ya, ini yang kita panggil sebagai penggumpalan. Kamu tengok di sini, ya. Yang keruh-keruh ni dia akan melekat sesama sendiri dan dia akan jadi, ini yang kita panggil sebagai penggumpalan. Dan dia akan menjadi berat dan jatuh ke bawah. Dia akan jadi berat ke bawah dan bikar yang keempat, kalau kamu tengok di sini, bikar yang keempat, air dia jernih lah, jauh lebih jernih daripada air yang di nombor 1. Okey, ini maknanya penggumpalan. Ya, penggumpalan ini proses yang berada di nombor 4, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Seterusnya, selepas penggumpalan, kemudian penggenapan, kemudian yang kelima kita panggil dia proses yang kita panggil sebagai penurasan. Ya, penurasan ini dia filter sekali lagi, air itu ditapis sekali lagi supaya lebih jernih, supaya bau dia hilang, supaya rasa dia lebih hilang lagi. Kemudian selepas pergi penurasan, dia pergi kepada pengklorinan dan pemfluoridaan. Dia letakkan lagi 2 bahan kimia, iaitu fluorida dan klorin. Ya, fluorida dan klorin ini untuk membunuh kuman. Ya, kamu ingat ya, sebab kuman masih lagi boleh, masih ada lagi ya, ataupun mikroorganisma ada lagi di dalam air ini. Jadi mereka letakkan klorin, mereka letakkan fluorida. Klorin ini untuk membunuh bakteria, dan fluorida ini untuk menguatkan gigi. Okey, mereka letakkan 2 lagi, klorin untuk membunuh kuman dan fluorida untuk menguatkan gigi dan tulang. Kemudian barulah dihantar kepada tangki bersih, tangki air bersih yang kamu tengok tadi. Masih ingat lagi yang tadi? Mana gambar tadi? Macam ini. Ada 3 tangki bersih sini kan? Dia ada 3 tangki bersih. Ini tangki bersih lah di Sungai Siput. Ya, ada 3 tangki bersih. Ya, dan tangki bersih ini disimpan air, kemudian air ini pergi ke tangki simpanan, kemudian barulah dia akan hantar ke rumah. Dan air pilih yang kita dapat itu boleh dikatakan bersih, ya, boleh dikatakan bersih. Tetapi selamat sebenarnya untuk diminum. Ya, mungkin rasa je tak berapa sedap lah, ya. Mungkin akan kalau dahulu boleh lah, tapi sekarang ini biasanya kena panas, kena masak air dulu kan. Masak air dulu, sebenarnya selamat untuk diminum, tapi lebih baik tapis. Ada banyak penapis kan, kalau ada kowe ke, ada kuku ke penapis kan, macam-macam jenisnya, sama ada penapis ataupun kita masak air itu barulah untuk minum. Tapi kalau untuk mandi, ya, untuk memasak, boleh terus gunakan air daripada pili itu. Okey. Okey, seterusnya. Ini kamu boleh baca sendiri, saya sudah terangkan tadi. Okey, seterusnya, last ya. Ini kelestarian air, maksud dia di sini, kita kena jagalah sebenarnya kita punya bekalan air ya. Kita tak boleh cemarkan sungai, buang sampah ke dalam sungai, tak boleh. Bahan-bahan kilang ataupun sisa-sisa toksik daripada kilang kita tak boleh buang ke dalam sungai. Dan apa cara dia untuk mengatasi? Kamu boleh baca sendiri pada muka surat 100 berapa ni? 118. Sebab kalau kita buang ini, kita akan merosakkan sungai.
Kalau sungai sudah rosak dan tercemar, air semakin susah untuk dibersihkan dan jadilah masalah air nanti. Okey. Ini semua kamu boleh baca sendiri dan cuba cari maklumat lanjut di dalam internet, ya. Sama saja ini. Ini cuma bacaan sahaja. Cara-cara untuk menjaga sumber air kita, ya. Okey. Itu saja pada hari ini. Bab 5 kita sudah habis. Jadi kerja rumah pada hari ini cuma buka sahaja buku kerja kamu. Muka surat 32. 31 sudah buat saya rasa. Kamu buka sampai muka surat buat sampai muka surat 42 hingga 42. Habiskan bab 5 pada buku kerja kamu. Okey, habiskan saja pada kenapa gambar hilang-hilang? Pada buku kerja. Okey. Jadi mana tadi? Okey. Jadi kelas ini dirakam dan saya akan bagi rakaman kelas ini di dalam grup Telegram lah, ya. Kalau ada apa-apa soalan juga kamu boleh tanya di grup Telegram. Okey. Jadi kita habiskan kelas online di sini dan kita jumpa besok pada pukul besok beginilah, ya. Besok kamu cuba besok sebab pukul 7.30 kita buat latihan saja. Kamu habiskan saja latihan bab 5, ya. Buat latihan bab 5 ini besok pagi. Jadi besok pagi kita tidak ada kelas online, cuma buat latihan saja. Tetapi saya ada di dalam Telegram kalau ada soalan, ya. Jadi kita habiskan kelas di sini. Kita jumpa besok di dalam grup Telegram kalau ada soalan nak tanya. Okey. Jadi terima kasih. Kita jumpa lagi besok. Okey. Bye. Terima kasih, Cikgu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Jumpa besok dalam Telegram, ya. Bye.